billion sehari. Itulah jumlah perdagangan yang berlaku antara Amerika Syarikat, Kanada, dan Meksiko setiap hari. Dan sekarang, perjanjian yang mengawal semua itu sedang dalam proses pembaharuan dan rundingan tidak berjalan lancar. USMCA, yaitu Pakatan Perdagangan Amerika Utara yang telah dirundingkan oleh Trump pada penggal pertamanya dan sering dibanggakan olehnya, telah mencapai tarikh akhir pembaharuannya minggu ini. Dan Amerika Syarikat segera berkata, kami tidak bersedia untuk memperbaharuinya seperti sedia ada. Washington mahukan perubahan, khususnya supaya 50% daripada kereta yang dijual di Amerika Utara dibuat di Amerika Syarikat yang akan membawa lebih banyak pekerjaan kilang otomotif ke Amerika Syarikat. Kanada dan Meksiko menganggap itu sebagai satu garis merah. Dan ia juga bermakna harga kereta untuk model seperti Ford Maverick dan Chevrolet Equinox boleh meningkat 5 hingga 7% jika ia dilaksanakan. Jadi, apa yang akan berlaku jika kedua-dua negara tidak bersetuju? Sebenarnya, Trump sudah pun berkata bahwa beliau tidak berniat untuk memperbaharui perjanjian itu langsung, sambil menambah bahwa Amerika tidak memerlukan apa-apa yang Kanada atau Meksiko ada. Baiklah, bersama kita sekarang ialah Moshe Lander. Beliau adalah pensyarah kanan dalam bidang ekonomi di University Concordia. Dan sebagai seorang ahli ekonomi Kanada, beliau mungkin berkepentingan secara langsung terhadap bagaimana semua ini akan berakhir. Jadi Moshe, di manakah sebenarnya kedudukan perkara ini sekarang? Mengapa anda fikir Trump tiba-tiba begitu kecewa dengan perjanjian yang telah beliau buat? Itu satu pilihan kata yang menarik yang Anda gunakan tadi, Natasha. Anda kata tiba-tiba. Saya tidak fikir ini berlaku secara tiba-tiba langsung. Trump telah berubah pendirian dalam setiap isu politik utama selama lebih 40 tahun di mata umum, sejak zamannya sebagai seorang hartawan hartanah di New York. Hanya ada satu perkara yang beliau konsisten. Dia tidak suka perdagangan bebas. Jadi walaupun ketika beliau mempromosikan dalam penggal pertamanya bahwa ini adalah perjanjian terbaik yang pernah ditandatangani, macam pernah dengar kan? Ia bukanlah perjanjian terbaik yang pernah ditandatangani. Perjanjian terbaik yang pernah ditandatangani ialah perjanjian NAFTA yang asal. Dan kini tiba-tiba beliau nampaknya menentangnya. Tetapi itulah sifat semula jadinya. Dia memang tidak suka perdagangan bebas. Dia mempunyai 3 pilihan minggu lepas. Satu adalah untuk memperbaharuinya. Satu lagi adalah untuk membatalkannya sepenuhnya dan berkata, kita sudah selesai, kita akan keluar. Pilihan satu lagi adalah untuk tidak memilih mana-mana satu pun. Itulah yang dia pilih. Jadi sekarang kita berdepan dengan tempoh sedekat pembaharuan dan semakkan secara berkala sebelum kita sampai ke satu tahap di mana kita perlu membuat keputusan sama ada kita akan kekal selamanya atau kita akan keluar. Sekarang nampaknya Kanada telah diketepikan, manakala Amerika Syarikat dan Meksiko yang sedang berunding. Dan ada ketakutan sebenar bahawa Washington dan Mexico City akan datang ke Ottawa dengan perjanjian yang sudah dimuktamadkan dan kemudian berkata terima atau tolak sahaja. Tetapi bagaimana rupa perjanjian itu menurut apa yang anda faham daripada laporan-laporan? Ya, saya rasa apa yang dia lebih minati sekarang ialah rundingan dua hala. Jadi perjanjian asal pada tahun 1980-an, awal 1990-an, dibuat dengan ketiga-tiga negara duduk di meja rundingan dan semua orang perlu berkompromi sedikit. Itulah cara sesuatu perjanjian yang baik berfungsi, iaitu semua orang tidak puas hati dengan apa yang mereka dapat. Apa yang dilakukan sekarang ialah cuba memecahkan Meksiko dan Kanada serta mengasingkan mereka dan memanfaatkan kedudukannya sebagai ekonomi dominan dalam perdagangan dua hala dan berkata, inilah cara kita akan lakukan sesuatu. Walaupun dia berjaya membuat perjanjian dengan Meksiko, saya tidak fikir Meksiko bersedia untuk datang ke Kanada dan berkata, terima atau tolak sahaja. Claudia Sheinbaum telah berkata, kami sebenarnya sehaluan dengan Kanada di sini dan kami lebih sependapat daripada apa yang anda sangka. Meksiko telah dengan cepat menjadi rakan dagang kelima terbesar Kanada, sedangkan mereka sangat tidak signifikan kira-kira 30 tahun lalu ketika perjanjian itu ditandatangani. Jadi saya rasa ia tidak akan jadi seperti itu. Apa yang akan berlaku ialah AS akan berunding dengan Kanada dan berkata kepada Kanada, lihat, anda hanya berunding dengan kami sahaja. Jika anda mahu berbincang dengan Meksiko, silahkan, tetapi itu tidak akan mempengaruhi rundingan kita di sini. Baiklah Moshe, terus bersama kami kerana kami ada satu lagi topik yang ingin kami tanyakan kepada anda. Bagaimana jika kerajaan AS memiliki sebahagian daripada ChatGPT? Sebenarnya, itu tidaklah begitu mustahil seperti yang disangka. Dilaporkan bahwa OpenAI sedang dalam perbincangan awal untuk menyerahkan pegangan 5% dalam syarikat itu kepada kerajaan AS. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Sam Altman mengemukakan idea ini sebagai cara paling adil untuk memastikan rakyat Amerika biasa mendapat manfaat daripada ledakan AI, bukan hanya pelabur di Silicon Valley. Sekarang, idea ini akan berfungsi seperti dana kekayaan minyak Alaska, di mana akhirnya keuntungan AI akan mengalir ke dalam tabung awam dan berpotensi membayar dividen kepada rakyat. Tetapi inilah yang menjadikan cadangan ini lebih daripada sekadar cadangan yang sekadar kedengaran baik. Syarikat AI sedang menghadapi tekanan serius daripada pentadbiran Trump sekarang. Anthropic baru sahaja model terbarunya digantung oleh kerajaan atas kebimbangan keselamatan negara sebelum mendapat kebenaran semula minggu ini.
Memberikan Washington kepentingan keuangan dalam syarikat-syarikat ini sejujurnya juga merupakan cara yang sangat berkesan untuk memastikan pengawal selia sentiasa menyokong. OpenAI dan Anthropic kedua-duanya sedang bersiap untuk disenaraikan di pasaran saham yang boleh menilai mereka lebih daripada $1 triliun setiap satu. Dan 5% daripada jumlah itu adalah jumlah wang yang besar dan persoalan sebenar tentang siapa yang sepatutnya memiliki masa depan kecerdasan buatan. Moshe Lander, Anda masih bersama kami. Anda tahu, Sam Altman menggambarkan perkara ini sebagai berkongsi manfaat AI dengan orang ramai. Tetapi memberikan pegangan kepada kerajaan juga memberi Washington kepentingan keuangan secara langsung dalam kejayaan syarikat-syarikat ini. Jadi, adakah itu membuatkan penawal selia lebih cenderung untuk berlembut dengan industri ini daripada mempertanggungjawabkan industri itu? Ya, ini bukan satu tindakan altruisme daripada Sam Altman. Dia tidak melakukan ini kerana dia mahu semua orang mendapat manfaat. Saya sendiri bertanya kepada ChatGPT, apa pendapat anda tentang dimiliki oleh kerajaan? Dan jawapannya sangat menakutkan. Memang sangat menakutkan. Dan saya rasa itu mungkin satu jawapan yang baik. Anda tahu, jika kerajaan mula memiliki sebahagian daripada ini, siapa yang boleh menentukan sejauh mana pengaruh mereka terhadap bagaimana AI generatif menghasilkan jawapannya? Adakah ia akan menjadi jawapan yang kerajaan Amerika mahu anda lihat? Dan sudah tentu, dari mana ia mengambil datanya boleh dengan mudah dipengaruhi oleh peraturan kerajaan. Pengawal selia kerajaan dalam keadaan biasa mungkin dianggap sedikit lebih curiga terhadap perkara ini. Tetapi sudah tentu, apa yang kita lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini ialah banyak norma dan peraturan yang diamalkan di Amerika Serikat telah diketepikan dan hubungan rapat antara perniagaan dengan kerajaan serta sebaliknya semakin menjadi kebiasaan. Jadi ada ketakutan sebenar di sini bahawa ini boleh menjadi peluang untuk rasuah. Bukan sahaja melibatkan 50 bilion itu, tetapi juga bagaimana hala tuju AI sedang ditentukan. Dan apakah mesej yang sedang disampaikan atas nama AI berbanding dengan apa yang mungkin lebih tidak berat sebelah atau berkecuali? Maksud saya, Anthropic boleh bernilai lebih daripada $1 triliun setiap satu semasa penyenaraian. Anthropic dan OpenAI, izinkan saya tambah. 5% memang nampak kecil, tapi itu bersamaan dengan $50 bilion untuk setiap syarikat. Jadi, adakah kerajaan AS benar-benar bersedia untuk menjadi pemegang saham yang bertanggung jawab menurut anda dalam syarikat teknologi paling berkuasa di dunia? Dan kemudian bercakap tentang semua isu yang anda sebutkan tadi, apa yang berlaku apabila kepentingan keselamatan negara bertembung dengan motif keuntungan? Ya, itulah perkara utamanya. Apabila anda mempunyai perniagaan swasta, mereka sepenuhnya didorong oleh keuntungan seperti sepatutnya. Itulah yang menjana inovasi dan mendorong idea-idea baru, kreativiti, harga yang lebih rendah, kepelbagaian produk yang lebih luas dan perkara-perkara seperti itu. Anda tahu, semuanya berpunca daripada motif keuntungan. Apabila kerajaan sudah duduk di meja rundingan, anda tidak lagi pasti sama ada apa yang mendorong anda adalah keuntungan atau sekadar cuba memuaskan hati kerajaan. Dan apabila anda melihat pengawal selia kerajaan campur tangan dan berkata, "Hey, ini adalah isu keselamatan negara." Adakah ia benar-benar begitu? Atau adakah itu hanya alasan untuk mereka membenarkan keinginan mereka untuk merebut sebahagian daripadanya? Jika anda lihat cara kerajaan AS menangani Bitcoin dan mata wang kripto lain, anda tahu pasti ada banyak kebimbangan keselamatan negara di situ. Tetapi mereka nampaknya sangat bersedia untuk berurusan dengan syarikat-syarikat ini, tetapi bukan atas nama keselamatan negara, sebaliknya demi keuntungan. Dan kita telah melihat pengisytiharan pendapatan terbaru Trump dan dia memperoleh lebih daripada, berapa ya? $2 bilion atau sesuatu seperti itu pada tahun 2025. Dan sebahagian besar daripadanya datang daripada kripto. Adakah kita akan mendapati bahawa ini hanyalah satu cara untuk kerajaan meraih keuntungan dan mengaut wang daripada teknologi? Saya langsung tidak yakin bahawa $50 bilion daripada kerajaan benar-benar cara yang betul untuk melakukan sesuatu. Dan walaupun itu adalah wang sebenar bagi anda dan saya, ekonomi ASZ bernilai sekitar $30 triliun. $50 bilion hanyalah angka yang tidak ketara. Jadi saya tidak begitu pasti bahawa mereka bimbang ini akan menjadi wang sebenar bagi mereka, terutamanya jika ia memberi mereka pengaruh dan kawalan yang besar ke atas industri yang mereka anggap sebagai masa depan. Anda tahu, semua ini memang sangat membebankan. Saya rasa kita telah meliputi AI selama bertahun-tahun sekarang. Jelas sekali, ia kelihatan berada di kemuncaknya. Dan itu pun sebenarnya tidak adil. Saya rasa dari sini ia hanya akan terus berkembang dari segi penerimaan dan penggunaan. Jadi, melihat kerajaan AS mempunyai, sejujurnya, pegangan besar dalam kedua-dua, OpenAI dan Anthropic adalah sesuatu yang saya rasa setiap warga negara patut fikirkan sekarang. Moshe, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami membincangkan kedua-dua topik tersebut. Harapnya kita dapat menjemput anda lagi tidak lama lagi.